Hai, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan Karim. Salam Ramadan yang ke-9 hari ini. Semoga anda terus ceria dan sihat di bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah Siri Nota Suara #Ramadan kali ini akan berkongsi dengan anda Pintu Rahmat dibuka. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya bacakan satu hadis iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana Ramadanu futihat abwabur rahmah." Maksudnya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat akan dibuka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, rahmat Allah SWT sangat diperlukan oleh seorang Muslim. Sebab bagi kita sebagai seorang Muslim, kita perlu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dengan rahmat Allah jugalah kita perlukan dan kita perlu cari terutamanya dalam bulan Ramadan. Kerana pintu-pintu rahmat ni terbuka lebar sepanjang bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat beberapa karakteristik rahmat Allah ni, terutamanya yang pertama, rahmat Allah ni meliputi segalanya, seperti mana yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 156 hingga 157, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, dan aku yang menetapkannya bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat dan orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami. Kalau kita lihat juga, rahmat Allah mengalahkan murka Allah SWT, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, Allah setelah selesai menciptakan makhluknya, ia menuliskan di atas arasnya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Dan seterusnya, rahmat Allah juga memiliki 100 bahagian, yang mana kalau kita lihat dalam satu hadis riwayat Bukhari juga, Allah menjadikan rahmat 100 bahagian. Ia menahan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke muka bumi. Dari satu bahagian rahmat inilah makhluk saling menyayangi, sehingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya kerana takut akan menginjaknya. Subhanallah, ini adalah rahmat Allah yang terbesar. Kalau kita lihat, rahmat Allah ni memiliki 100 bahagian, dan yang dihantar ke bumi itu hanya satu bahagian, tapi satu bahagian tu pun dah cukup besar rahmat Allah SWT. Dan seterusnya, rahmat Allah juga tiada yang mengetahui kadar rahmat Allah selain hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang mengetahui rahmatnya sebesar mana. Seperti mana hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui kadar rahmat Allah, nescaya kalian akan mengantungkan diri kepadanya tanpa berupaya. Sebab rahmat Allah ni, subhanallah, rahmat Allah ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar daripada apa yang kita sangka-sangkakan. Seterusnya sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berkongsi dengan anda langkah-langkah bagaimana untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama, kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan. Seperti mana kalau kita lihat, kita kena ada target pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah yang lain ni dalam bulan Ramadan ni. Macam mana kita nak mencapai target-target kita supaya kita dapat meningkatkan keimanan. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi keimanan dan ketakwaan ini merupakan sesuatu yang perlu kita raih dan kita perlu usahakan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan amal soleh. Jadi kalau kita lihat bulan Ramadan ni, syaitan dibelenggu, jadi malaikat datang ke bumi berduyun-duyun, jadi pahala amal kebaikan dilipat gandakan dan syahwat di dunia ni dilemahkan. Jadi kita kena berusaha untuk mengerjakan amal-amal soleh. Seperti mana dalam surah Al-Jasiyah ayat 30 Allah berfirman, maksudnya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, iaitu keberuntungan yang nyata. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kena usaha untuk membuat amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Seterusnya, yang ketiga, manfaatkan Ramadan untuk menghidupkan majlis ilmu. Kalau boleh, kita hidupkan majlis ilmu di rumah kita sendiri, baca hadis ke, baca buku dan sebagainya. Kerana menghidupkan majlis ilmu ini akan mengundang rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam satu hadis riwayat Muslim, tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mengkaji di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan memenuhi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya. Dan yang seterusnya, yang keempat, menjadikan Ramadan ini untuk mempereratkan ikatan ukhuwah. Jadi kalau boleh, kita banyakkan ikatan ukhuwah kita antara satu sama lain. Walaupun dalam musim PKP ni kita tidak dapat bersentuhan, kita tidak dapat berdekatan dengan sahabat-sahabat kita, maka kita perbanyakkan ikatan ukhuwah tu melalui secara maya ataupun secara online. Kita call kawan-kawan kita dan kita hubungi kawan-kawan kita dan
pelbagai cara lagi yang kita boleh buat dalam musim PKP ini. Dan yang kelima, meningkatkan kasih sayang kepada sesama makhluk. Jadi kalau bulan Ramadan ni kita kena sentiasa mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah dia binatang ataupun manusia ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan bulan Ramadan ini juga adalah kesempatan untuk kita menunjukkan cinta kita kepada semua, tidak kira bangsa, tak kira agama. Cinta ini hendaknya lah diekspresi melalui dakwah, bantuan kemanusiaan serta dukungan moral dan juga spiritual. Kalau kita lihat, kalau ada sumbangan-sumbangan yang perlu kita beri ataupun rayuan-rayuan Ramadan yang ada ni, kita cuba bahagi, kita cuba bersedekah dan kita cuba bantu dengan kasih sayang sesama makhluk. Dan yang terakhir, kita memohon limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tahu, rahmat adalah milik Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba. Jadi kita kena sentiasa berdoa memohon limpahan rahmat daripada Allah untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-118, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maknanya, dan katakanlah, wahai Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. InsyaAllah hari ini special sikit kerana ada latar suara Muhammad Mahdi Akif, juga adalah rahmat yang Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah, insyaAllah semoga kita jumpa lagi di siri Nota Suara #Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim.